قال فصل في شروط إجزاء الحجر. شروط إجزاء الحجر 8: أن يكون ب3 أحجار، وأن يبقي المحل، وأن لا يجف النجس، وأن لا ينتقل، وأن لا يطرأ عليه آخر، وأن لا يجاوز صفحته وحشفته، ولا يصيبه ماء، وأن تكون الأحجار طاهرة. Pasal pada menyatakan syarat keharusan beristinja dengan batu. Terdapat 8 syarat keharusan beristinja menggunakan batu. Yang pertama, beristinja dengan 3 batu. Kedua, menyucikan tempat najis. Ketiga, najis belum kering. Keempat, najis tidak berpindah. Kelima, tidak jatuh padanya najis yang lain. Keenam, najis tidak melampaui sehingga permukaan dubur dan kepala kemaluan lelaki. Ketujuh, najis tidak terkena air. Kelapan, batu-batu tersebut mestilah dalam keadaan suci. Baik, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan istinja. Istinja yang memberi maksud adalah kita membersihkan tempat keluar najis, sama ada daripada kubul ataupun dubur. Itu makna istinja, dengan menggunakan air dan seumpama air. Batu, menggunakan air ataupun batu dan seumpama batu. Okey, jadi istinja ni mengikut istilah ulama adalah kita membersihkan tempat keluar najis, sama ada pada kubul ataupun dubur, dengan menggunakan air ataupun batu dan seumpama batu. Okey, itu yang dinamakan sebagai istinja. Hukum istinja menurut mazhab Imam Syafi'i adalah wajib apabila yang keluar saat itu adalah mulawwith, benda yang najis, yang mulawwith, yang mengotorkan tempat keluar. Tapi kalau yang keluar saat itu benda yang kerah, yang tidak mengotorkan tempat keluar, maka ia tidaklah wajib, bahkan hukum dia hanyalah sunat sahaja. Dan kadang-kadang istinja hukum dia adalah makruh. Ada juga istinja makruh, iaitu istinja dari kerana keluar angin, ketuk pergi istinja. Dia kena nak pergi tanda, aku ketuk saat ni nak basuh sikit. Hukum dia adalah makruh. Baik. Tak ada kerja. Okey. Istinja ada kala wajib, ada kala sunat, dan ada kala makruh. Ada kala makruh. Jadi wajib macam kita kebawah saat ni, kalau najis yang keluar saat ni tu mengotori tempat keluar, hukum dia adalah wajib beristinja. Itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Apabila berkata mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, ia memberi maksud bahawasanya di sana ada pandangan yang mengatakan tidak wajib istinja. Mazhab Hanafi tidak wajib istinja. Boleh taklid mazhab Hanafi dalam masalah ni. Ada ayat istinja. Tapi jangan kau orang lepas dak istinja tu pakai pergi masak pula. Sedap makanan dia. Jadi lepas tu kadang-kadang istinja bertukar menjadi hukum dia sunat. Contoh yang keluar saat itu adalah benda yang najis tapi yang kerah, dia tidak mengotori tempat keluar, hukum dia adalah sunat. Kadang-kadang makruh. Contoh kita kata macam ketuk pergi istinja, hukum dia makruh. Istinja, alat yang digunakan untuk beristinja terbagi kepada dua. Yang pertamanya air, yang keduanya adalah batu dan seumpamanya. Maksud seumpama batu adalah benda yang bukan benda cair, benda yang kerah. Lepas tu benda kerah saat itu benda yang suci, yang dapat menanggalkan kekotoran, yang tidak dihormati oleh syarak. Maka benda tu boleh digantikan ataupun boleh dijadikan alat untuk beristinja. Sebagai contoh tisu, kertas, boleh kita beristinja dengan menggunakan perkara tersebut. Cuma nak istinja dengan batu dan seumpamanya dia ada syarat-syarat dia. Istinja dengan air ada syarat dia. Begitu juga istinja dengan batu dan seumpamanya ada syarat-syarat dia. Syarat dia dikatakan syarat ijza', syarat memadai batu untuk digunakan pada istinja. Bukan hanya batu saja dan seumpama batu. Syarat memadai. Boleh kita nak guna batu dan seumpamanya, dia ada syarat dia. Syarat dia ada 8. Ayyakuna bi thalathati ahjar. Yang pertama dengan 3 batu. 3 biji batu. Dia 3 biji batu ni bukanlah qaid. Yang menjadi syaratnya adalah 3 kali sapuang. Okey, boleh faham? 3 biji batu bukan menjadi qaid. Laisa biqaidin. Al-adad laisa bilangan batu di sini bukanlah qaid. Bilangan batu. Yang penting 3 sapuang. Walaupun daripada satu biji batu, tapi daripada tempat yang berbeza. Batu besar. Besar ni batu. Sebelah ni sapu, dia sapu sini se. Okey, memadai. Yang penting 3 kali sapuang. Walaupun satu sapuang tu habis dah. Sekali je habis dah. Tidak boleh mesti kena cukup 3 juga. Orang tu pakai batu, dia bahan batu kasak sungguh. Sekali je habis dah. Dah tahu mana habis, siap tak cermin bawah. Habis ada benda dah. Sebagai contoh, tak ada benda habis dah. Kalau tak perlu tak cermin, kemaluan lah. Habis ada benda dah. Mesti tetap dengan
3 biji batu. Sebab dalam hadis, antara hadis Salman dan beberapa ulama sahabat yang lain mengatakan Rasulullah menyuruh kami wa alla nastanjiya illa bi thalathati ahjar. Kami tidak beristinja melainkan, tengok, la illa dipanggil benda adatu hasrin, wa ma bi illa au bi innaman hasar, ma illa. Begitu juga innama adalah in hasar, dalam matang alfiyah sebut lagi tu, wa ma bi illa au bi innaman hasar, ni panggil adat hasar. Dan kami wa alla nastanjiya illa bi thalathati ahjar, kami tidak beristinja melainkan dengan tiga biji batu. Sebab telah mazhab Imam Syafi'i meletakkan syarat mesti 3 biji batu. Walaupun dengan sekali hilang belaka dah. Kita pakai satu tisu, kita lap sah, tak ada benda dah kering dah. Mesti kena ambil kali kedua, kali ketiga. Dah orang tanya, dah apa dah tak ada benda dah buat kali kedua, kali ketiga. Kita nak jawab lagu mana? Bukan semua hukum syarak ma'qulul makna. Ada sebahagian daripada hukum syarak ma'qul, ada sebahagian hukum syarak adalah ta'abbudi. Ni di antara benda yang dinamakan sebagai ta'abbudi. Apabila ta'abbudi, kita kena buat lagu tu, itu adalah perintah. Walaupun kita tidak tahu maksud dia. Baik, okey, boleh jelas ha? Yang pertama, yang keduanya adalah mesti kena wa ayyunqiyal mahal, mesti kena membersihkan tempat itu. Okey, 3 biji batu mesti kena membersihkan tempat tersebut. Jadi maksudnya kalau dia 1, lepas tu 2 yang berbeza lah, 3 yang berbeza ni. Contoh 1, 2, 3 sebagai contoh. Buat di kitab pula silap. Tak sedar. Okey, buat 1, 2, 3. Okey, 3. Okey, 3 kan? Sebenarnya tidak ada adab buat lagu tu, sebenarnya adab. Tapi tak apa. Bukan sengaja, bukan satu kesalahan. Innallaha tajawaza li ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Taala memaafkan daripada umatku benda yang terjadi kerana tersalah dan terlupa. Baik. Jadi sekarang ni kita 1, 2, 3. Tiba-tiba masih lagi ada. Masih lagi ada. Maka mesti kita kena tambah lagi, sebab syarat dia mesti kena membersihkan tempat tersebut. Dah kita nak tahu bersih ke tak, lagu mana cara dia? Agak-agak, bukan ndak. Okey, boleh faham? Tak ndak guna. Dah guna buat masuk telefon tanda-tanda hang. Sebab nak takat khabar kayak gini. Lepas daripada istinja dengan tisu. Ada tidak disyarat sampai tahap tu. Agak-agak sahaja. Agak-agak sahaja. Tak perlu nak masuk cermin ke apa ke, agak-agak sahaja. Jadi kita kena ingat apa yang jadi tutup kepada kita adalah zan. Apabila sangkaan kuat bahawasanya tak ada dah, rasa beres dah ni, beres selesai. Lepas tu zon kita bersih dah. Sebenarnya pada hakikat ada 2 kemungkinan. Kemungkinan bersih sungguh dan kemungkinan masih lagi ada saki baki. Okey, kalau sekiranya bersih sungguh jelas, dan kalau masih lagi ada saki baki menyalahi zon kita, kalau kita tidak tahu tak ada masalah, dimaafkan. Sebab Allah Taala tidak membebankan kepada kita untuk mengetahui perkara yang kita tidak mampu untuk tahu. Okey, boleh faham. Benda yang tidak mampu kita tahu, maka Allah Taala tidak membebani untuk kita mengetahui perkara tersebut. Jadi tak perlulah cari cermin ke apa ke. Jadi kita benda ambil kuat sangkaan, tak ada benda dah, bersih dah, okey beres, selesai. Wa alla yajifan najas, mesti kena tidak kering najis. Kalau kering najis tidak boleh dah guna batu dan seumpamanya, mesti kena guna air. Kalau kering dah najis. Dia maksud kering di sini adalah kalau kita guna batu dah tidak tanggal dah. Kalau kita guna batu memang tidak boleh nak menanggal dah najis yang berada di tempat tersebut. Itu yang dinamakan sebagai kering. Kalau kering dalam bahasa kita, tapi kalau kita guna batu masih lagi tertanggal, maka masih lagi guna batu. Bukan maksud kering yang dipahami dalam bahasa kita. Okey, boleh faham? Kadang-kadang najis itu kering dah. Tapi kalau kita guna kertas sekalipun masih lagi boleh menanggalkan tempat tersebut, menanggalkan najis yang berada pada tempat tersebut. Itu bukan kering yang dimaksudkan dalam perkataan ulama. Okey, boleh faham? Yang dimaksudkan kering ni kalau kita guna batu, najis dia tidak dapat kita nak tanggalkan dah, melainkan kena guna air. Maka ketika tu boleh guna batu, mesti kena guna air. Tapi walaupun kering, tapi masih lagi kita kalau guna batu dapat menghilangkan najis pada tempat keluar, maka tidak dinamakan kering yang dimaksudkan oleh ulama dalam syarat istinja. Okey, boleh faham? Boleh faham maksud kering tu kena faham. Jangan kita faham kering dalam penggunaan bahasa kita. Kita kalau dah kering, kering dah tak ada dah. Tak bukan. Dia maksud kering gini. Kering di sini sekali lagi kering di sini adalah nak guna batu pun tak ada faedah.
Guna kertas tak terpedah. Kita guna batu dan kertas nak menghilangkan zat najis yang ada pada tempat keluar. Dan kering kau dak nak buat, nak cakap nak cokeh, dak hilang, ada juga lekat situ. Maka tak payah guna. Lepas tu nak buat mana? Tu kena pakai air. Tapi kalau kering tapi masih lagi boleh guna batu, maka ketika tu boleh lagi beristinja dengan batu dan seumpamanya. Okey, boleh jelas. Okey, habis. Seterusnya, wa alla yantaqil, najis ini tidak berpindah. Okey, perkataan alla yantaqil ni di antara benda yang perlu kita kena ambil perhatian lebih sikit. Nah, sebab dia ada perbezaan di antara alla yantaqil dengan yang kedua saat ni, yang kedua lagi wala yujawiza safhatahu wa hashafatah. Dia ada dua perkara yang berbeza dan perbezaan cukup halus. Tidak berpindah di sini adalah tidak berpindah daripada tempat tetapnya ketika dia keluar. Nak tunjuk contoh gua ni. Awak tahu air. Tengok Kita tunjuk contoh Jangan mikir benda lain. Hanya sekadar contoh sahaja. Okey. Dia sekarang ni mana tempat keluar? Kata masa keluar saat ni habis kena sini. Habis kena sini Okey, ni dipanggil dia mastaqar. Najis yang telah tetap ketika setelah daripada dia keluar. Okey, boleh faham? Maka pada asalnya wajib kita istinja di sini saja dengan batu. Tiba-tiba berpindah. Ni hak yang dia keluar, dia duduk sini dah. Tiba-tiba kita bangun ke ataupun kita disentuh dengan tangan, pindah di tangan kita. Adakah di tangan kita boleh kita istinja dengan batu? Tidak boleh. Okey, boleh faham? Berpindah daripada tempat tetap dia. Jelas? Okey. Dia berbeza dengan hak lagi. Kali kita akan baca dia wala yujawiza safhatahu wa hashafatah. Dia tidak melampaui safhatah. Safhatah ni adalah tempat hak yang bertemu ketika kita berdiri. Punggung kita ada dua monggeng. Biarlah kita guna bahasa orang Dayak sikit. Okey, punggung kita ada dua kan? Dua keping belakang punggung. Masa kita berdiri ada tempat yang bertakuk. Tempat yang bertakuk tu yang dinamakan sebagai safhah. Jadi kalau najis keluar, bukan setakat pada tempat keluar saja kotor, bukan habis kena belaka tempat yang bertakuk, masih lagi boleh istinja. Tapi kalau kena sampai ke peha, sampai ke bawah ni batu, kawasan yang kena di luar daripada safhah itulah. Manakala tempat safhah masih lagi boleh istinja dengan batu. Okey, jelas kan? Dia ada benda yang tidak boleh kita tunjuk contoh ria tak boleh. Ada benda yang tidak boleh kita tunjuk contoh secara jelas. Jadi kita kena buat kiasan-kiasan sahaja. Okey, boleh faham Kita ulang sekali lagi. Sekarang ni okey. Ni dua safhah. Dia safhah ni adalah tempat yang bertembung ketika kita berdiri. Ketika berdiri ada tempat yang bertembung. Tempat keluar najis di sini. Ni tempat yang bertembung. Masa keluar najis berok cair habis kena hak celah-celah ni. Okey, kena habis celah ni. Hak celah ni boleh istinja dengan batu dan seumpamanya. Tapi kalau kena sampai sini, sampai ke peha, hak di peha hak sini tak boleh sebab dia melepasi daripada kawasan dia. Okey. Kalau masalah zakar dikira kepala, biasa tubik kawasan hak yang tu saja. Tapi siapa ke ngecik habis sini, habis kena, masih lagi boleh istinja, boleh sapu lagi atas tu. Tapi siapa kena kat lain, habis kena bawah tu, habis kena kaki, hak di bawah kaki tak boleh. Okey, dua perkara yang berbeza. Hak ni, hak yang masalah la yantaqil gini. Tidak berpindah. Katakanlah najis masa keluar saat ni tu duduk kawasan lubang dia saja. Tiba-tiba duduk situ je. Tiba-tiba dia bangun kena safhah. Okey, hak yang kena safhah sebab dia bangun tidak boleh dah istinja dengan batu. Okey, boleh faham? Hak yang kata boleh istinja dengan batu apabila kena safhah saat ni tu adalah ketika dia keluar kena situ. Okey, boleh faham? Dua perkara yang berbeza. Baik. Tu wala yantaqila. Payah faham nak faham benda ni. Okey, kalau payah tak pakai istinja dengan batu, pakai istinja dengan air. Kalau payah. Nak beramal ni benda tak tahu kan, dia tidak boleh beramal kalau kita tidak tahu. Al-ilmu qabla al-amal kan, dah kita tak faham. Okey, tak payah istinja dengan batu. Istinja dengan air je. Seterusnya katanya wa alla yatra alaihi akhar. Tidak jatuh padanya najis yang lain. Tidak jatuh padanya najis yang lain maksudnya tidak datang ke atasnya oleh benda yang lain.
Dia tidak semesti najis yang lain. Tidak jatuh padanya hak yang lebih tepat terjemahan ana buat semok ni kadang-kadang tak sedoi. Dia wa alla yatra alaihi akhar, tidak datang ke atasnya benda yang lain. Di akhar ni dia bukan khusus untuk najis. Benda yang lain, benda yang suci sekalipun kalau mari pada tempat keluar najis mesti kena guna air dah, tidak boleh istinja dengan batu. Okey, sebagai contoh benda hak yang suci, hak yang kena air. Sebagai contoh katakanlah orang ni masa dia qada hajat, dia pun guna dah air untuk basuh. Guna air dak adang nak bersih, air tak ada. Okey, sekarang ni air hak yang mari saat itu adalah air yang suci. Okey, boleh faham kan? Air tak ada. Okey, ketika kena dah air mesti kena sedah dengan air. Tidak boleh istinja dengan batu. Baik. Ataupun benda najis ni contoh dung jatuh dah kerah kan, dung naik balik. Naik balik air. Okey, tak ada dah guna istinja dengan batu, mesti kena guna air. Tapi ada hak yang dimaafkan. Hak yang dimaafkan benda hak yang tidak dapat dielok. Sebagai contoh peluh. Peluh tak ada masalah, dimaafkan walaupun datang ke atas tempat tersebut. Allah qada hajat pukul 12 tengah hari, semelik pula. Nyepereh saat itu sampai ke peluh rejak. Bang, rejak habis ya. Tak titik. Habis kawasan tu. Okey, dimaafkan. Masalah peluh dimaafkan. Okey, habis. Seterusnya wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatah. Najis itu tidak melampaui hingga permukaan dubur dan kepala kemaluan zakar. Tu kita huraikan saat ni. Lepas tu wala yusibahu ma, tidak terkena air. Saat ni kita huraikan dah. Yang ke-8 last sekali adalah wa antakun al-ahjaru tahiratan. Batu-batu tersebut dalam keadaan suci. Jangan batu hak yang bukan najis. Kalau batu hak yang orang guna dah, tak boleh. Kita masuk dalam tandah, kita tengok air tak ada. Allah, nak buat lagu mana? Cek tisu tak ada. Orang tengok dalam tas apa ada tisu. Tisu mustakmal. Hak yang orang guna dah ada kuning di tisu kok. Jadi tak apa pakai pinjam, tak apa kering dah. Hak diguna kering dah. Kita guna tak boleh tak boleh. Melainkan kalau diguna kawasan A, kita guna kawasan B. Maksudnya diguna sebelah ni. Hak mustakmal belah ni. Hak ni bagi lagi. Jadi hak tu boleh. Jadi kalau habis kuning sayang daripada ujung ni sampai ujung ni kering, kita nak guna pula atau tidak boleh. Sebab ia mesti kena benda hak yang suci. Tidak boleh hak yang najis. Ketika sahabat Rasulullah buat mari kepada Rasulullah tahi yang keras. Rasulullah suruh mari 3 biji batu, dia mari 2 biji batu, mari tahu tahi yang keras. Rasulullah ambil 2 biji batu, Rasulullah tahu tahi yang keras. Kata Rasulullah fa innaha riks. Ini kotor. Maka ulama ambil daripada hadis tersebut bahawasanya benda hak yang najis ataupun benda bukan najis sama juga tidak boleh digunakan untuk beristinja. Kita ada rehat sekejap. Kita kena rehat ada sekejap. Ni boleh rehat sekejap Kita rehat sekejap, insya-Allah kita sambung balik lepas daripada ni. Dan serah kepada pihak pengacara majlis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.